Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih fulus anda. FBI. Fulus! Fulus! Oh, fulus! Oh, fulus good! Yeah! Fulus! 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 Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang berada di studio dan juga menonton di rumah. Rancangan apa? Fulus! Dan sebelum saya memulakan bicara kita, nak tanya dulu kepada abang kilauan kita ni, yang berkilau kita ni, negara paling jauh yang pernah dah Farid pergi? Korea, Thailand. Lagi yang dekat-dekat lah. Singapura, Brunei, sini-sini lah. Okey, bila nak pergi Mekah? InsyaAllah. Tahun ni juga. Rancangan tu. Tahun ni. Niat tu tahun ni. Niat dia tahun ni. Yes. Umrah dah pernah dah? Belum. Tapi yang kita tak sedapnya kalau dah pergi merata-rata, pergi Korea, kan? tapi dia bagi alasan, belum sampai seru lagi nak mengerjakan ibadah haji. Jadi, hari ini kita akan membicarakan tentang impian haji. Teruskan bersama kami dalam Fulus. Baik, episod kali ini kita akan membicarakan tentang impian haji dan itulah impian kita semua merupakan rukun Islam dan kita harapkan kita semua akan sampai ke sana satu hari nanti ya insya-Allah dan bergelar Haji Faizal Haji Farid. Ini dah macam tahallul dah kepala dah. Tapi untuk itu kita akan bersama dengan tokoh kita seperti biasa. Orangnya begitu segak sekali. Tepukan kepada Dr. Ashraf Wajdi. Merupakan penasihat syariah Affin Islamic Bank dan juga yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Doktor, dah berapa kali sampai? Dah berapa kali sampai ke Mekah? Wah, tak terbilang lah. Alhamdulillah, kan? Tak terbilang tu itu yang kebetulan keluarga ada di sana waktu kecil lagi. Nenek saya dulu pun ada di sana. Jadi waktu kecil macam apa Pascal Masyalani sikit kan lebih kurang. Tapi Melayu asli. Ya. Okey. Kita nak tanya kepada doktor, boleh pakai tak lagi ni istilah bila orang tanya nak pergi haji? Tak sampai seru lagi lah. Nantilah tunggulah rezeki apa. Tapi dia dah pergi merata-rata. Bukan contoh yang tadi dia pergi England, pergi UK dan sebagainya. So macam mana doktor tengok hal ni? Sebenarnya kalau kita sudah, sebab itu sebahagian daripada rukun Islam. Kalau rukun Islam tu maknanya ia sebagai satu benda yang wajib yang perlu kita tunaikan apabila kita berkemampuan. Jadi sepatutnya kita mengutamakan yang mana yang perlu diutamakan terlebih dahululah. Kalau mengikut mazhab Hambali, selagi mana kita tidak menunaikan haji dalam keadaan kita berkelayakan dan berkemampuan, selagi itulah kita akan menanggung dosa. Jadi itu sampai begitu sekali. Nak menunjukkan betapa perkara yang berkaitan rukun ni kita harus mengambil peduli dan mengambil serius lah. Bank-bank sekarang, contohnya Affin, katanya ada menyediakan kemudahan untuk mereka yang nak pergi haji. Kita memperkenalkan apa yang disebutkan sebagai simpanan impian haji. Sebab hari ini kita ada dua, kalau dalam konteks Malaysia ni, tabung haji menyediakan dua bentuk untuk orang menunaikan haji. Satu dengan cara biasa, mendaftar dan menyimpan sampailah kita ikut giliran kita. Satu lagi adalah yang package yang memang agak mahal, yang mana disediakan kepada, tapi kita kena mendaftar tabung haji juga. Isunya ialah kadang-kadang package ni mahal. Kadang-kadang kalau seorang untuk pergi berkongsi dua orang sampai 60,000, 70,000. Ada yang berkongsi 4, sekarang ni dah 35,000, 30,000 dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini Affin Islamic kita melihat bahawa ada package ataupun produk yang boleh kita
tawarkan kepada pelanggan dengan dalam bentuk simpanan. Maknanya kalau dia target nak pergi haji dalam masa 5 tahun akan datang, ini jumlah simpanan yang dia perlu ada. Untuk mengambil package adalah package RM30,000 ke, package RM40,000 ke, package RM60,000 ke. Sebab banyak sekarang ni syarikat-syarikat swasta pun yang diberikan kota-kota untuk mereka mengerjakan haji secara swasta ini. Tabung haji travel pun, TH Travel pun menyediakan paket-paket sedemikian. Selalu saya dengar kan ada ulama yang mengatakan haji ini kita kena pergi dan kita kena rasa kepayahan. Tetapi untuk mereka yang mengambil pakej yang sebegitu, yang begitu mudah sekali, apa pula pandangan doktor? Saya yang tu saya tidak boleh mempunyai tak boleh bagi pandangan kan. Tapi pokoknya sebenarnya masing-masing akan kemampuan. Sebab itulah ujian setiap manusia itu pelbagai. Ada ujian yang bersifat kesenangan, ada yang ujian bersifat kepayahan. Begitu juga haji. Bila buat haji ni bukan bermakna bila ada kemudahan sedemikian tidak ada ujian lain. Allah akan menguji kita dalam pelbagai bentuk. Cumanya kita sebagai orang yang nak buat haji, hati kita kena ikhlas, hati kita kena bersih, kita kena expect the unexpected. Maknanya kita kena menjangkakan sesuatu yang tidak dijangkakan. Maknanya bersedia dengan pelbagai ujian Allah. Yang paling penting kita bersedialah. Kalau payah sedikit, janganlah kita rasa nak meronta dan sebagainya. Kerana ini semua adalah sebahagian daripada penilaian. Sama ada haji kita itu adalah haji mabrur. Kerana haji mabrur ni kita tidak akan dihisap dan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara perkara yang memang didambakan oleh kita semua. Alhamdulillah. Okey, banyak lagi sebenarnya. Memang menarik topik ini sebenarnya. Saya pun ada banyak soalan nak diutarakan kepada doktor. Tapi sebelum tu, kita dengar apa yang diperkatakan oleh orang ramai di luar sana tentang ibadah haji. Silakan. Proses nak ke Tanah Suci, first kena ada akaun dekat tabung haji, and then kena daftar haji. Lepas tu bila dapat surat yang macam kita shortlisted nak pergi haji tu, kita kena pergi kursus, and then teruslah pergi haji. So far saya dah daftar dan saya pun ada buat potongan monthly lah, bulan-bulan ke tabung haji lah. Semua tunggu duit cukup dan dia akan panggil. Itu je lah yang saya faham pun. Itu dia kata-kata orang ramai tentang ibadah haji. Tapi sebelum kita berehat, saya nak tanya kepada doktor. Doktor tengah tengok iPad tu. Twitter ke apa? Bukan? Kita nak tanya ni. Dekat Malaysia ni, untuk pergi ibadah haji, perlu mendaftar. Adakah itu satu kemestian ataupun kalau kita nak pergi bersama dengan agensi luar lah katakan kan, kita tak payah daftar dengan tabung haji ke? Bukan, sekarang ini memang semua negara di bawah pertubuhan OIC itu sudah negara-negara Islam sudah pun menandatangani perjanjian bahawa setiap negara ini akan diberikan kota haji. Kerana kalau tidak ada kota, masjid itu boleh menampung berapa ratus ribu saja. Kalau semua diberikan, dia akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Sebab itulah setiap negara ini diberikan kota-kotanya berasaskan berapa populasi penduduk Islam yang ada di negara tersebut. Dan kota-kota ini akan sentiasa bertambah atau berkurang mengikut kepada persetujuan kerajaan Arab Saudi. Cuma dalam konteks apabila disetujukan katakan 1 tahun tu 60,000 ataupun 30,000. Segala-galanya walaupun kita mengikut mana-mana syarikat swasta sekalipun, dia perlu juga melalui tabung haji. Kerana tabung haji adalah institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai menguruskan jemaah haji daripada Malaysia. Terima kasih banyak-banyak doktor. Kita akan terus bersama doktor. Dan selepas ini ada seorang artis jemputan yang sudah pun bergelar aktivis pendakwah akan bersama dengan kita. Selepas ini terus bersama Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama demi masa hadapan yang gemilang.
kami teguh bersama anda, mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Dapatkan Al-Quran dan Al-Quran terjemahan Pelangi, terbitan Pustaka Darul Iman yang pertama di Malaysia. Al-Quran Darul Iman sentiasa di hati anda. Masya Allah. Hari ini kita bercerita tentang impian haji dan kalau boleh nak bagi kita band kita 30 sen ni main sikit lagu yang Panggilan Haji. Telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Okey, terima kasih. Tepukan kepada 30 sen. Dengan sumbangan vokal yang sumbang ini. 30 sen semua pun boleh Betul. Semua boleh dia orang Okey, kita bersama dengan Dr. Ashraf sekali lagi dan sekarang ini kita ada tetamu kita. Tepukan kepada Yat Hamzah. Saya sendiri dah lama sebenarnya tidak bertemu dengan Yat Hamzah. Hanya melalui mesej-mesej sahaja sebab Yat ada mengajak saya pergi ke majlis inilah majlis itulah. Tapi sekarang macam mana Yat kehidupan anda sekarang? Sekarang ni saya aktif dalam program-program motivasi mungkin di IPTA di syarikat-syarikat korporat dan banyak lagi lah. Dan dalam masa yang sama saya sibuk dengan perniagaan yang baru saya usahakan iaitu Suci by Yat Hamzah. Amboi. Yang saya pakai hari ini. Ini yang ni pakaian ni Masya Allah. Rasa saya pun macam nak pakai lah. Memang kami ada insya-Allah mungkin reka jubah ataupun pakaian untuk muslimin pula. Seluruh ni muslimat saja kan. Mungkin lepas ni kalau haji ada. Faizal nak pergi haji lagi sekali ataupun Dr. Ashraf insya-Allah boleh ditaja oleh Suci by Yat Hamzah. Saya nak yang macam tu. Tu juga ada. Masya-Allah. Okey, ada ke untuk lelaki? Serban. Sarban kilat-kilat. Okey, insya-Allah. Okey, berbalik kepada topik kita, impian haji. Yat dah sampai ke? Saya dah sampai ke Baitullah dan juga bumi Madinah tapi bukan sebagai seorang yang mengerjakan ibadah haji, cuma umrah. Tapi itu pun saya dah sangat-sangat bersyukur sangat. Dan haji itu sebenarnya memang saya dah tanam lama dah. Kira nanti dah tua dulu lah kata. Dah tua nanti nak pergi haji. Tapi baru-baru ni bila saya menunaikan umrah, saya tak tahu kenapa di bumi Barakah tu sama ada di Madinah atau di Mekah, ramai pula orang-orang nak panggil hajah. Jadi saya bilang, orang panggil saya masa tu saya tak tahu apa maksud hajah kan. Sehingga dia panggil aku hajah, mungkin orang yang menunaikan umrah tu semua dia panggil hajah atau haji. Jadi saya dah tersyok dah sendiri. Subhanallah panggil aku hajah, yang insya-Allah aku akan jadi hajah tak lama lagi. Macam tu, itu pertama kali saya punya hidayah nak naik haji, impian saya. Betul. Daripada itu saya memang simpan angan-angan, kumpul duit dan sebagainya, ilmu dan tahun lepas saya dah pergi ke tabung haji, bawa mak saya untuk daftar nama. Tapi belum rezeki, tiba-tiba office dah tutup. Saya ingat nak daftar nama tapi belum berkesempatan, mungkin Allah Awak belum. pergi hari apa? Hari Ahad? Memang tutup lah. Tak, hari biasa. Cumanya saya baru pulang daripada mungkin program ke. Ada sound effect pula kalau ada. Macam ni kan. Subhanallah. Jadi itulah kata cita-cita saya tu memang dah ada untuk mengerjakan haji. Doakan dia. InsyaAllah. Ni haji FBI kita dan haji Ashraf. Saya pun dah mendaftar untuk keluarga saya juga. Katanya dalam 2000 berapa belas dah lebih kurang macam tu, insyaAllah kan. Tapi berbalik kepada Dr. Ashraf, dengan apa yang diperkatakan oleh Yat sebentar tadi, ramai orang kita yang sebenarnya memikirkan yang masa aku tua nanti baru aku nak pergi. So apa pandangan itu adalah stereotip saya rasa, dan sekarang ini orang muda pun pergi dan malah lebih baik pergi pada masa muda. Betul, tapi ialah ada polemik juga kerana nak pergi masa muda kita baru mendaftar sekarang. Jadi kita punya queue tu panjang lagi. Lama lagi. 30 tahun, 40 tahun lagi. Sebab itu saya sarankan yang muda-muda ni, macam Yat baru dapat anak ada 4 tahun dah. Terus daftarkan anak tu untuk haji. Boleh. Memang boleh. Memang itu yang sekarang ni dah menjadi satu trend, satu tradisi dah kepada masyarakat sekarang. Bila dia tahu tempoh tu terlalu panjang untuk
dia terpaksa queue, jadi dia daftar dah awal-awal. Cuma satu lagi route ialah, itulah agak mahal sikit melalui package tu. Kerana ada kota tertentu untuk syarikat-syarikat swasta untuk tawarkan package yang lebih mahal lah. Kalau biasa kosnya hanya 9,000 ke 11,000, sekarang ni package ada yang sampai 25,000, ada 30,000, ada 100,000 pun ada. Jadi sebab itulah dalam konteks ini Affin Islamic Bank pun menawarkan produk yang kita sebut daripada awal tadi, impian haji. Yang mana kita letakkan package-package, Affin Islamic letakkan package, katakan package yang pertama 30,000, 45,000, 50,000, dan kita disiplinkan pelanggan supaya menyimpan berasaskan target bila dia nak pergi. Kalau nak pergi dalam tempoh 10 tahun, okey, ini jumlah yang dia perlu simpan. RM300 sebulan, RM150 sebulan ke. Itu antara perkara-perkara yang ditawarkan oleh Affin Islamic. Bermakna kalau kita ambil yang untuk 5 tahun katakan adakah target untuk kita begitu 5 tahun tu akan terlaksana? InsyaAllah. Itu maknanya dia kena daftar dengan tabung haji dan kena daftar dengan TH Travel tadilah. Maknanya dia yang package ni asalkan kita dah setuju dengan harga tu, insya-Allah tak ada masalah. Cumanya yang paling utama sekali, apakah kita cukup atau tidak simpanan kita. Sebab itulah Affin Islamic Bank menyediakan produk di mana ini adalah cara untuk kita menyimpan dengan bijaksana, menyimpan dengan satu objektif untuk menunaikan haji. Dia beza sikit menyimpan dengan tabung haji. Sebab menyimpan dengan tabung haji memang itu khas untuk tabung haji lah. Tapi ini menyimpan berserta dengan takaful. Ada takaful sekali dalam impian haji ini, maknanya kalau misalnya ditakdirkan kita target 10 tahun, tiba-tiba kita mati, kan? Wallahu alam, kan? Ini hayat kita, umur kita semua ditentukan oleh Allah. Jadi yang paling penting kita dah pasang niat, kita dah ada niat yang baik untuk menunaikan haji, kita ada takaful, dan sekiranya kita mati, duit-duit takaful tu yang kita mencarum tiap-tiap bulan yang kita simpan itu akan digunakan untuk membayar badal haji. Maknanya upah untuk mengerjakan haji. Saya ada soalan, boleh tak? Ya, silakan. Tadi doktor dah terangkan kan, kalau saya daftar 2014, lagi 5-6 tahun queue saya. Tapi kalau macam nak potong queue kerana darurat, bukan sengaja, boleh tak? Contohlah, bukan saya lah, mungkin ada hamba Allah tu dia dah menyimpan banyak tapi queue lama lagi, tapi dia rasa macam ada sesuatu berlaku pada diri dia yang memerlukan dia untuk menyegerakan ibadah haji, ataupun mungkin ada hamba Allah yang mungkin ada penyakit, dia tak boleh tunggu lama sebelum dia membuskan nafas terakhir dia nak tunaikan haji. Kalau macam tu boleh tak, doktor? Prinsip asasnya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kan? Itu yang paling utama sekali. Sebab itu dalam Islam ini hak sesama manusia itu harus dijaga. Kerana hak sesama manusia dia amat bergantung kepada soal keredaan dan juga keberkatan Allah SWT. Kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, nak tunaikan hak Allah. Tetapi dalam kita nak menunaikan hak Allah, nak menunaikan haji, tak boleh menafikan hak orang lain juga. Tiba-tiba kita menafikan hak orang lain dengan cara yang tidak betul, potong queue dan sebagainya. Itu adalah perkara yang kita wajar elakkan dan harus walaupun elakkan. bersebab pun memang tak digalakkan lah ya. Sebab itulah bersebab itu pun kita kena pastikan pergi pada tabung haji apakah sebab-sebab kita itu memang boleh diterima atau tidak. Sebab kita ni mewakili tabung haji pun dia mewakili amanah rakyat, amanah orang ramai. Jadi sebab itulah aspek-aspek ini perlu diambil kira lah supaya yang paling penting ya pun sebut tadi kita nak memastikan bahawa kita mendapat haji yang mabrur. Okey, kita akan berbicara lebih lanjut lagi dan kita akan buka kepada penonton sebentar saja lagi. Memang menarik topik impian haji ini. Tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan.
30 sen. Terima kasih banyak-banyak dan anda sedang menonton Fulus episod kali ini tentang impian haji. Tadi Dr. Ashraf dah merungkaikan dengan panjang lebar tentang skim-skim yang ada Affin Islamic Bank menyediakan untuk jemaah haji yang nak pergi mengikut package macam-macam dan Yat sendiri pun menceritakan tentang pengalaman beliau sendiri kan. Macam Yat pergi umrah. Selagi belum dipanggil untuk haji dan selagi mampu saya nak buat umrah sebab umrah itu adalah feel sebelum kita pergi ke haji. Ya, itu satu soalan sebenarnya yang mungkin saya boleh tanya kepada doktor. Ada orang yang tidak pergi mengerjakan ibadah haji, kan? Dia nak pergi umrah dulu. Umrah tu dah sampai 4-5 kali. Bila ditanya dah daftar haji ke belum? Aku belum lagi. Biar aku pergi umrah dulu. So dia kata kalau umrah ni haji kecil. Kecil-kecil kumpul-kumpul lama-lama besar. Apa pendapat doktor? Itu adalah sebahagian daripada kecelaruan pemikiran ataupun kecelaruan keutamaan. Ramai daripada kalangan kita ni lebih suka pilih benda-benda yang lebih mudah daripada benda yang susah. Umrah tu lebih mudah daripada haji. Tetapi kita kena ingat yang rukun itu adalah haji bukannya umrah. Selagi mana kita tidak menunaikan hak Allah dari segi menunaikan rukun itu, selagi itu kita masih lagi terhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena pasang niat yang betul-betul, maknanya dan berusaha. Apatah lagi kalau kita mampu. Kalau kita mampu itu dah cukup syarat sah haji dah. Syarat haji ini selain pada balik, Islamnya, merdekanya adalah berkemampuan. Kalau kita sudah mencapai kemampuan itu, kalau kita tak pergi, itu yang saya sebutkan, setengah-setengah mazhab menganggap bahawa itu adalah dosa. Sebab itulah kita kena pastikan selesai dulu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka soalan kita kepada penonton yang ingin bertanyakan mungkin. Berapakah nilai tempoh matang untuk sesebuah simpanan tu dan boleh tak saya keluarkan duit tu untuk kegunaan lain? Macam emergency ke saya tak tahu kan, kita tahu malam. So itu soalan saya. Nilai tempoh matang apa dia? Simpanan haji tadi. Simpanan haji. Sebenarnya tempoh matang sebab ini adalah simpanan kita. Dalam konteks perbankan Islam, kontrak yang kita gunakan itu adalah kontrak wadiah. Wadiah ni maksud dia duit itu hak kita. Bila kita simpan itu maknanya kita memberikan semacam pinjaman kepada bank untuk menggunakan wang kita itu. Jadi kita berhak untuk mengeluarkan pada bila-bila masa. Tetapi kerana sebahagian daripada objektif simpanan itu untuk haji. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan wang kita tu daripada sebelum tempoh matang, dia akan menjejaskan tempoh dan objektif yang kita nak capai tadi. Katakan kita dah target. Sebenarnya bank hanya membantu kita dalam konteks produk impian haji untuk memastikan kita dapat capai target kita 10 tahun, kita dapat pergi haji ikut package tabung haji katakan. Tetapi kalau kita dah asyik keluar, tidak ada disiplin, walaupun bank dah syaratkan, kalau you nak buat haji dalam 10 tahun, ini jumlah yang you patut simpan setiap bulan, RM250. Tapi kita keluarkan. Jadi dia akan menjejaskan objektif kita. Mungkin saudara tadi dah simpan untuk haji, tapi tiba-tiba dia nak kahwin. Macam tu. Ya, mungkin objektif dah berubah. Betul tak? Tapi saya secara peribadilah, pendapat saya sama macam seorang ibu menyimpan untuk anaknya. Tak sampai hati kalau apa pun jadi pada seorang ibu tu, dia tak ada duit ke apa, dia tak akan kacau simpanan untuk anak. Begitu juga simpanan kita untuk haji. Tak akan kacau. Dia memang eksklusif, tak nak kacau. Kalau ada masalah pada kita, kita akan cari alternatif lain untuk membantu ataupun untuk merungkai masalah kita. Okey, kita ada soalan lagi daripada seterusnya. Saya dah menyimpan di dalam akaun tabung haji. So oleh itu adakah saya dikira telah mendaftar untuk menunaikan haji? Itu soalan saya. Terima kasih. Tidak semestinya. Maknanya kita kena mendaftar. Dalam konteks tabung haji ni, maknanya bila kita simpan buka akaun tu bukan bermakna kita dah daftar. Dia ada minimum amount dia yang membolehkan kita bila kita dah daftar, kita dah memang wajib mengekalkan jumlah minimum tersebut. Jadi sebab itulah saya mengalu-alukan dan mengharapkan semua berdaftarlah. Kalau boleh daripada muda inilah, supaya seperti mana Faizal sebutkan tadi, lebih baik sebenarnya bila saya pergi Mekah terutamanya, bila saya pergi itu saya tengok bila orang tua menunaikan haji kesian kena berjalan dengan cukup jauh, terutama muassasah Malaysia yang daripada tempat melontar dengan kemah di Mina agak jauh, kalau seingat saya dalam 2.5 km. Memang panaslah kita punya hari ini perbincangan kan, banyak pengalaman yang dikongsikan, tapi untuk anda yang di rumah, panas dengan hadiah untuk kuis kita, kuis mingguan dan juga yang terkumpul. Saksikan sekarang.
Baik, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan lagi oleh Yat sebagai kesimpulannya, Yat. Sebagai kesimpulannya, insya-Allah kita sama-sama doa agar kita semua insya-Allah menjadi tetamu Allah satu hari nanti. Kalau yang belum mampu haji, tak apa, umrah dulu untuk naikkan fil, tapi itu sunnah saja. Yang wajibnya adalah haji. Jadi kena pasakkan niat dan impian untuk menunaikan haji, sebab itu adalah kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Akhir sekali, saya kira yang paling penting saya nak compliment apa yang Yat sebutkan tadi. Dalam hadis qudsi Allah sebut, ana inda zanni abdi bi. Aku seperti mana pemikiran atau persangkaan hamba-Ku. Maknanya kalau kita mempunyai niat yang baik untuk buat haji, kita tanam sangkaan kita bahawa Allah akan menjadikan kita tetamunya, insya-Allah. Pasti sebagaimana hadis tadi, Allah akan memastikan doa kita itu akan dimakbulkan. Yang paling penting, waqala ud'uni astajibul lakum. Kan? Kita berdoa ni Allah sebut, maka mintalah daripada aku, nescaya Allah akan memustajabkan doa kamu. Itu akhirnya kita sama-samalah mencapai impian haji kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tepukan dan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ashraf Waji, juga tetamu kita Yat Hamzah. Cukup berguna, saya rasa cukup berisi sekali perbincangan kita pada hari ini, dan kita doakan seperti yang Yat kata tadi, kita semua insya-Allah akan menjadi tetamu Allah dan bersaudara di syurga nanti. InsyaAllah. Kita jumpa lagi, dan kepada 30 sen, kita juga akan bersaudara walaupun kepala kita sama, tapi kita buat tahadul sama-sama. Nanti kita akhiri dengan lagu daripada mereka, dan kita jumpa lagi dalam Fulus minggu depan. Assalamualaikum. Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku, dia membuat aku termimpi. Mimpikan kita, jangan biarkan wangianmu. Mohon memahami, dia melekat di hidung yang memenuhi di setiap sudut indahku. Kan ku culi hatimu, menyambut senyummu, kan ku colek cintamu. Macam ku larikan lirikmu, kau tak perasan aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatiku, dari darjah satu. Jangan senyum bila di depanku, fokusku terkendala, dia memaksa aku menutup mata. Tak sempat tutup telinga bila kau tertawa. Para Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.